Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan kita ketika ini? Selamat datang ke rancangan Cikgu CEO yang mana hari ini dibawakan kepada anda dari UMW. Okey, untuk rancangan Cikgu CEO pada hari ini, kami sebenarnya akan berkongsi dan juga mengupas soalan-soalan yang berkaitan tentang konsep-konsep keusahawanan sama ada bagi anda yang baru sahaja mula berjinak ataupun adik-adik yang sedang menonton ketika ini dan anda juga yang berminat untuk menjadi seorang usahawan ataupun anda juga ingin berjaya dalam semua aspek kehidupan. Dan cikgu-cikgu yang kami bawakan ini sebenarnya akan menjelaskan tentang konsep-konsep ini dalam cara yang begitu mudah. Jadi kalau anda masih lagi belajar, dah bersara ke ataupun sesiapa saja anda insya-Allah dapat memahami dengan mudah sekali dan boleh mengaplikasikannya setiap hari. Dan sebenarnya Fiza sangat bertuah hari ini kerana Cikgu CEO ini bukan calang-calang cikgu kerana mereka ini terdiri daripada figura-figura hebat, individu-individu hebat yang terdiri daripada pengurus-pengurus besar syarikat-syarikat GAH di Malaysia. Okey, sebelum Fiza nak memperkenalkan cikgu CEO kita pada hari ini dan kita akan kongsikan dan juga memahami kepentingan inovasi dalam budaya kerja dan bagaimana sebenarnya ini juga dapat memberi kesan yang positif kepada individu, keluarga, komuniti dan juga negara. Dah ready ke tak tu? Okey, jadi kan sebenarnya untuk kita memahami topik ini, jadi secara sepintas lalu, kita nak kongsikan juga apakah sebenarnya faktor-faktor yang mendorong kepada kejayaan syarikat-syarikat besar di dunia sekarang. Adakah sebab mereka mempunyai pekerja-pekerja yang cekap, yang mana selalu menjana inovasi yang terbaru ataupun ia disebabkan oleh budaya kerja yang sentiasa mengutamakan kepentingan pengguna. Okey, kita nak tahu juga mana datang dulu budaya kerja ataupun inovasi ataupun perlukah sebenarnya hubungan yang baik antara kedua-dua perkara tersebut. Okey, kalau anda penonton ataupun adik-adik dah tahu jawapan kepada kedua-dua topik di atas, ini dia besar kemungkinan anda boleh jadi Steve Jobs seterusnya. Kenal tak siapa Steve Jobs tu? Okey, tapi bagi anda yang ingin mengetahui apakah sebenarnya yang menjadikan sesebuah syarikat yang berjaya di abad ke-21 ini, kita akan terus bersama dalam rancangan Cikgu CEO ini. Okey. Kalau dah ready, yang pasti kedua-dua perkara yang disebut menjadi kunci untuk para usahawan-usahawan muda untuk menghasilkan produk ataupun perniagaan-perniagaan yang hebat dan juga padu. Jadi hari ini saya nak perkenalkan tetamu yang sangat-sangat istimewa yang mana untuk episod Cikgu CEO ini, beliau antara salah seorang tokoh kepimpinan dalam dunia korporat Malaysia. Saya sendiri rasa rendah diri sangat tapi sangat-sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan beliau pada hari ini. Beliau adalah Dato' Ahmad Fuad Kenali, Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan UMW. Apa khabar Dato'? Khabar baik Fiza, thank you for having me here. Ya, thank you for being here today despite your busy schedule Dato'. Terima kasih. Dato' sihat Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Dato' dah ready ke belum? Boleh. Okey. Dato' kalau saya panggil cikgu hari ni boleh Dato'? Boleh. Boleh. Okey, cikgu. Kita semua cikgu dalam hidup kan? Ya, betul. Ya, Banyak sebenarnya anak-anak muda yang sedang menonton ketika ini di atas talian yang nak tahu sebenarnya apa yang nak dikongsikan oleh Dato' sendiri. Mungkin Dato' boleh kongsikanlah serba sedikit tentang latar kerja Dato'. Sebab orang selalu tengok kat bawah, bilik CEO, bilik presiden, baca nama. Kalau Fiza baca Dato' punya profil tu ada macam-macam pengalaman Dato'. Mungkin Dato' boleh ceritakan sendiri bagaimana tugasan Dato' sebagai seorang presiden dan juga ketua pegawai eksekutif kumpulan UMW Dato'. Silakan. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum and salam sejahtera semua. Terima kasih kerana mendengar rancangan ini. First and foremost, berkenaan dengan kerja saya sebagai CEO. Saya dilantik sebagai CEO of UMW ni pada 1 hari bulan November 2020, baru-baru ni. Setelah saya melengkapkan kontrak saya di Malakoff. Saya amat terharu dan amat berbesar hati kerana diberi tanggungjawab untuk menerajui UMW. Kalau tuan-tuan dan puan-puan adik-adik semua tak tahu, UMW adalah satu syarikat konglomerat industri yang terbesar di Malaysia. Dia merangkumi produk daripada Toyota, Perodua, Komatsu industrial equipment dia, and then even until today kita telah menjerumus ke dalam bidang aerospace. So
UMW ini adalah satu syarikat yang mempunyai lebih kurang 10,000 pekerja. So, tugas saya sebagai seorang CEO adalah memastikan semua bisnes atau perniagaan-perniagaan UMW ini, termasuk dengan pekerja-pekerja yang seramai 10,000 plus yang kita ada dalam UMW ini, untuk sama-sama bekerja untuk meningkatkan taraf prestasi syarikat dan seterusnya memberi pulangan yang lebih besar kepada shareholder kita, termasuk PNB sendiri, di mana pemegang-pemegang saham amanah ada melabur dalam saham-saham unit amanah PNB. So UMW sebagai sebuah syarikat dalam unit dalam PNB, tugas saya memastikan pelaburan PNB dalam syarikat tersebut akan memberikan pulangan yang memuaskan untuk semua shareholder, pemegang saham termasuk PNB. Okey, besar tanggungjawab Datuk tu kan. Dan kalau cakap tentang UMW ni dekat juga dengan hati saya sebab kereta pertama saya di usia 23 tahun merupakan Toyota Vios. Tapi kereta kedua saya Pro 2 Myvi. Okey. Jadi Datuk, hari ini sebenarnya kita nak kongsikan satu topik yang saya rasa banyak kaitannya dengan penonton-penonton kita yang sedang menonton ketika ini. Kita nak kongsikan tentang budaya kerja dan juga inovasi. Ada perkaitannya dengan Datuk kan? Tetapi apakah sebenarnya yang kita nak faham yang dikatakan sebagai budaya kerja ni Datuk? Okey. Dia budaya kerja ni Fiza sebenarnya adalah macam mana sebuah syarikat itu dapat melunaskan dia punya tanggungjawab ataupun objektif dia. Kalau kita tengok dalam UMW sendiri, UMW ada lebih kurang 10,000 pekerja. So itu adalah sebuah number yang amat besar. 10,000 pekerja, yang pertama kita buat adalah memastikan pekerja-pekerja ini disusun dalam struktur organisasi yang efektif supaya kita semua boleh memastikan kerja itu dapat dijalankan dengan lancar. And then selepas itu kita akan bagi target ataupun dia punya objektif dia pada setiap division ataupun business unit yang kita ada tu. Dan lepas tu kita akan memastikan prestasi syarikat dipantau atau dimonitor secara menyeluruh. And then bagaimana kita nak memastikan pekerja-pekerja ini ataupun kita punya warga-warga UMW ini dapat bekerja dengan baik, kita akan memastikan mereka mempunyai budaya kerja yang bagus. So kalau tak ada budaya kerja yang bagus, macam mana kita nak mendapatkan prestasi yang gemilang cemerlang yang UMW perlu adakan untuk memastikan pulangan yang baik kepada shareholder kita. Kalau kita tengok daripada segi budaya kerja, faktor-faktor yang memberikan benda-benda yang faktor-faktor yang memberikan kesinambungan atau budaya kerja yang bagus ni adalah seperti teamwork ataupun semangat berpasukan, sikap pekerja tu atau attitude, kompetensi, and then kita tengok juga dari segi alignment of corporate and personal interest to make sure that dia punya pekerjaan dia tu align dengan dia punya interest untuk memajukan syarikat. So perkara-perkara seperti semangat berpasukan, teamwork adalah amat penting untuk kita sama-sama memastikan syarikat dapat berjaya, memastikan kelancaran program-program atau objektif yang telah kita tetapkan tu. So kalau kita tengok high performance culture ataupun culture ataupun budaya berprestasi tinggi ini adalah matlamat UMW. Basically kita memastikan semua budaya kita akan menjerumus ke arah berprestasi tinggi. Di mana kita akan memastikan kita punya target objektif untuk semua warga UMW itu ataupun kita panggil warriors now, untuk sama-sama bekerja, berusaha untuk mencapai atau menggapai matlamat yang telah ditetapkan oleh syarikat tadi. Okey, saya suka apa yang Datuk katakan tadi. Bagaimana kita nak membudayakan itu dengan perlunya ada kerjasama, minat dalam syarikat dan juga kita kena faham apa yang kita nak lakukan bersama dengan syarikat, Datuk ya. Dan ada juga komen-komen di Facebook ketika ini yang mengatakan kita perlu juga ada work-life balance itu juga kan dalam kerjaya kita ni. Tapi bagaimana pula adik-adik kita ni boleh mengenal pasti sama ada budaya kerja di sekolah ini baik ataupun tidak, Datuk? Kalau kita tengok budaya kerja, kalau nak kita kata budaya kerja atau budaya sekolah, itu kalau kita compare dengan syarikat-syarikat, budaya syarikat dengan budaya sekolah, pada saya
The main item ataupun perkara yang amat penting di sini adalah the objektif ataupun sasaran sekolah dan sasaran syarikat. So apa yang kita buat dekat budaya sekolah tu basically, kalau sekolah kita tengok daripada segi prestasi sekolah, syarikat kita tengok daripada segi prestasi syarikat. So prestasi sekolah ni menjerumus kepada keputusan pelajaran, keputusan exam, bagaimana budak-budak dia dapat mendapat keputusan yang cemerlang, bagaimana budak-budak ini dapat masuk dalam universiti, murid-murid dapat masuk universiti, dan bagaimana secara keseluruhannya peribadi murid-murid, adik-adik kita kat sekolah ni. Kalau kita tengok daripada segi curriculum activities, sikap, attitude dia, itu secara menyeluruh, kalau sekolah yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan seperti yang kita targetkan tadi ataupun kita anjurkan tadi, sekolah itu adalah sekolah yang berprestasi tinggi. So, budaya dia adalah budaya yang berprestasi tinggi. Manakala syarikat pun sama. Kalau syarikat kita boleh memberi peluangan yang amat memuaskan kepada shareholder, kita create shareholders value most of the time, dan kita adalah syarikat yang berprestasi tinggi. Saya kira ini pembudayaan ini juga harus dipupuk daripada adik-adik kecil di sekolah dan bawa juga kepada institusi pekerjaan nanti. Kalau dalam dunia pekerjaan kita ada work-life balance, tapi untuk adik-adik yang masih lagi belajar perlu juga ada study life and balance. Datuk ya? Ya, correct. Okey. Jadi Datuk, bagaimana sebenarnya kalau kita lihat apa yang Datuk katakan tadi, ini juga sebenarnya yang kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kenapa pentingnya kita menerapkan budaya ini dalam kehidupan seharian kita dan kenapa ia sangat-sangat penting sebenarnya? Wow, budaya prestasi tinggi ini adalah budaya yang akan menjerumus ataupun katakan harness ataupun akan meningkatkan tahap prestasi individual dan kumpulan. Ini termasuk daripada sekolah-sekolah, daripada rumah ataupun household kita. So kalau kita ada program-program yang dapat meningkatkan tahap kerjasama, for example, kita tingkatkan banyak program yang dapat meningkatkan tahap kecemerlangan pelajaran, dapat meningkatkan tahap kelestarian alam sekitar, for example, kita dapat sama-sama meningkatkan lagi prestasi either sekolah ataupun masyarakat kita secara menyeluruhnya. Itu yang saya rasa kepentingan budaya yang akan sentiasa dapat meningkatkan. Kalau kita berprestasi tinggi, budaya berprestasi tinggi dapat meningkatkan keupayaan sekolah ataupun masyarakat secara menyeluruhnya. Itu yang penting untuk kita tingkatkan. Dan saya suka apa yang Datuk katakan tadi, bahawa dalam kehidupan kita ni kan Datuk, memangnya setiap hari ini merupakan proses pembelajaran. Kita bercakap proses pembelajaran, kita menyuap makan ke mulut pun proses pembelajaran. Apatah lagi bagaimana untuk kita membudayakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi pendapat Datuk tadi itu memang harus kita ambil, kita simpan dan juga kita hadam. Tetapi bagaimana sebenarnya Datuk, daripada apa yang Datuk kongsikan tadi, adik-adik kita di rumah ni juga boleh cuba wujudkan budaya kerja yang sihat di rumah dan juga di sekolah. Betul, Fiza. Budaya ni sebenarnya adalah satu yang casual. Benda ni kalau dekat rumah, dekat sekolah tu bukan ada spesifik program untuk meningkatkan budaya. Budaya tu akan berada dengan sendirinya. So seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau kita tengok daripada segi faktor-faktor yang menyebabkan budaya ini boleh ditingkatkan di tahap sekolah ataupun di tahap masyarakat, adalah dari segi teamwork. Kalau tengok daripada segi teamwork, semangat berpasukan daripada family ataupun daripada masyarakat. Sama juga daripada segi attitude, semangat positif, kebolehan untuk membuat sesuatu atau mendeliver sesuatu, kompetensi, improvement dan semangat untuk meningkatkan kelestarian alam sekitar. Itu semua adalah budaya yang bagus, budaya yang perlu ditingkatkan dalam masyarakat kita. Yang perlu kita buat adalah program-program kemasyarakatan, program-program sekolah-sekolah di mana ia akan meningkatkan tahap budaya positif ini. Budaya positif ataupun budaya prestasi tinggi ini, kalau kita dapat terapkan secara menyeluruh dalam sekolah melalui program-program yang saya kata tadi, akan dapat meningkatkan peningkatan kemampuan kita secara menyeluruh sebagai sebuah masyarakat.
Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana apa yang Datuk kongsikan ini tadi kan. Sebenarnya ia juga turut diterapkan dalam budaya kerja di UMW sendiri. UMW sebagai sebuah organisasi profit oriented ataupun yang memerlukan pulangan yang bagus untuk shareholder ataupun kita punya pemegang saham. Kita daripada awal lagi telah menerapkan budaya prestasi tinggi ataupun high performance culture within UMW ni. Tapi untuk lebih meningkatkan lagi tahap kecemerlangan budaya prestasi UMW ni, kita baru-baru ini pada awal tahun 2020 ni, kita telah melancarkan satu program bernama WOW. WOW bermakna way of working. And wow, dalam segala konsepnya bermakna kita kalau kita nak buat sesuatu tu, boleh tak kita dapatkan wow. Okay. Maknanya impact dia will be very positive. Trust kita masa kita melancarkan wow ini adalah 3. Satu, we are one. Seperti yang saya cakapkan tadi, we are one tu maknanya teamwork. We have to have a good team for us to be able to deliver on the promises that we have. Number 2, we drive change. That is the number 2. Kita pacu pertukaran. So we drive change. Number 3, kita deliver on promise. Kita kita memberi mengikut waktu. Kita deliver kita punya promise atau basically kita deliver kita punya objektif tu. Okay. Yang mana yang kita telah janji untuk kita capai, kita must deliver. Okay. So 3 item yang kita kata tadi, we are one, we drive change. Change is something that we must do in order to improve kita punya processes ataupun kita nak improve business. And number 3, we deliver on promise, especially on the returns to the shareholder, profitability of the company and returns to our shareholders. Kiranya janji tetap ditunaikan. Of course. Yang nombor 3 itu. Dan kalau kita lihat dekat live streaming kita ni, ramai juga orang yang hantar komen wow. Dia suka Datuk katakan tadi, ada Azu, ada Cik Farid, ada Chak, ada Fazli, ada Mat Pak, Sharifah, Mazwin dan ramai lagi yang sedang menonton kita ketika ini. Dan sememangnya wow ini Datuk merupakan satu konsep baru yang sangat-sangat menarik dan juga mungkin saya juga insya-Allah dapat terapkan sedikit dalam budaya kerja saya kan. Jadi bukan saja saya rasa penonton-penonton yang sedang menonton secara atas talian ini, malahan adik-adik juga yang sedang menonton ini mungkin nak tahu juga dengan lebih lanjut sebenarnya. Dan ada tak cara yang lebih mudah untuk saya sendiri dan juga rakan-rakan kita yang sedang menonton di atas talian ketika ini untuk mengamalkan wow ni dalam kehidupan seharian tetapi dengan cara yang lebih mudah, Datuk? Wow ni adalah seperti yang saya cakapkan tadi, dia adalah wow, way of working, cara kita bekerja. Item trust pertama kita adalah we are one. Satu, maknanya kita work as a team, semangat berpasukan. Nombor 2, kita drive change, kita adapt to change to make us more relevant. Nombor 3, we deliver on the promise. Tu kita punya trust. Tapi kita punya cara kita nak melancarkan program ini dekat UMW tu, kita galakkan pekerja-pekerja kita bertanya soalan. Okay. So they must ask question. Kalau dia tak berapa clear dengan kerja dia ke, dia mesti tanya soalan, dia mesti tahu macam mana, what is the objective semua. Kita galakkan dia tanya soalan. Soalan salah pun tak apa, tapi janganlah selalu sangat soalan salah kan, nanti bos marah. Tapi yang penting tu kita make sure dia tahu apa yang dia perlu buat. So kita galakkan dia tanya soalan. Kalau tak clear, tanya soalan. Nombor 2, kita akan selalu ada engagement. Kita akan selalu jumpa, buat perjumpaan, small group, big group on a regular basis. Kita perlu orang semua cakap, semua akan bagi contribution. Itu yang semangat berpasukan, mesti semua bagi contribution. So minta dia bagi cakap 1 minit, 2 minit seorang untuk semua beritahu apa masalah ke atau issues ke yang dia ada berkenaan dengan pekerja dia, so that kita akan dapat resolve benda itu segala secara berpasukan. And then number 3, kita celebrate success. Bila kita dah successful dalam kita punya target tu, achieve kita punya objektif, kita akan celebrate success. Ni to signify we will celebrate if we achieve the objective target. So orang akan, ataupun kita punya warriors, kita panggil warriors, appreciate kita punya engagement, appreciate kita punya success bila kita celebrate success tu, so that they can strive
for better success in the future kan. Datuk, ni memang sangat-sangat menarik Datuk untuk Wows Warriors Datuk juga kan, sebab ini juga yang kita boleh aplikasikan di rumah dalam kehidupan dengan keluarga kita dan juga bagi adik-adik di sekolah juga. Yang pertama ada komunikasi. Betul. Dua hala, boleh tanya soalan, tak faham ataupun tak tahu kita tanya. Nombor dua, diberi peluang untuk luahkan ataupun kongsikan apa yang kita rasa. Dan nombor tiga, ada kejayaan kita kongsi sama-sama, diraikan. Dan saya kira ini memang sangat bagus untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita untuk mewujudkan satu suasana yang lebih kondusif di rumah ke, di sekolah ke, dan juga di tempat kerja. Okey, dari budaya kerja, kini kita nak pergi kepada sesuatu iaitu yang sentiasa menjadi inovasi. Kalau kita cakap tentang Datuk sendiri ataupun UMW kan, sering juga saya dengar tentang dalam kerjaya ni kita perlu sentiasa berinovasi. Okey Datuk, boleh tak terangkan apa yang kita perlu faham sebenarnya tentang inovasi dalam budaya kerja ni Datuk? Okay. Kalau kita tengok inovasi daripada segi terminologi saja, it's innovate. Maknanya kita akan buat improvement daripada existing processes ataupun produk yang kita ada today. Kalau kita tengok daripada terminologi yang berkaitan dengan inovasi ni, kita kata continuous improvement. So basically continuous improvement concept yang memang kita sedia faham ni, basically dia memang bermakna kita akan continuously improve to make sure our products and services ni is getting better all the time. Kalau kita tengok daripada konsep management ni pun, kalaupun daripada segi seharian kita hidup pun, the only thing that is constant ataupun the only thing yang satu-satunya benda yang constant dalam hidup kita ni adalah pertukaran. Okay. So kalau kita tak bertukar kita punya approach, kalau kita tak tukar kita punya processes, especially kalau dalam era digitalization ni kan, kalau kita tak bertukar cara kita untuk bekerja, daripada kita pakai komputer, still pakai tulis tangan, so kita akan ketinggalan ke belakang. Betul. So inovasi adalah satu yang perlu untuk kita terapkan dalam kita punya syarikat ataupun dalam masyarakat untuk kita sama-sama berubah dengan arus supaya kita menjadi lebih relevan ataupun berkenaan. Kalau kita tak ada berkenaan, syarikat kita akan tak lama, produk services kita pun tak ada benefit because orang feel that the products and services are not relevant. So because of that, kita kena tukar. So inovasi sangat penting daripada segi business, daripada segi kemasyarakatan juga. Kalau kita tengok daripada UMW punya konsep yang kita terapkan semangat UMW tadi, kita tengok dalam kita punya wow tu ada we drive change. So itu satu konsep inovasi yang kita buat dalam UMW untuk kita terus to be relevant, for us to be able to embrace the change. And then lagi satu, kalau kita tengok dalam UMW itself, kita tengok daripada segi inovasinya, konsep Kaizen ataupun yang dalam, kalau kita tengok daripada industri pemotoran, Kaizen ni datang daripada Jepun. Kaizen ni bermakna kita akan make continuous improvement. Kita improve the processes to reduce cost ataupun reduce time for us to produce something. So that's Kaizen. Dalam, kalau kita tengok daripada segi US juga, kita panggil Lean Six Sigma. Ini develop oleh Jack Welch daripada GE untuk dia continuously improve General Electric punya product and services to be able to reduce cost and improve the quality of the product. So Kaizen, innovation, continuous improvement, saya rasa ini adalah benda yang sama. The ultimate objective is to make us continue to be relevant so that kita punya product and services continue to be accepted by the general public or our customers. Okey, saya suka sangat apa yang Datuk kongsikan tu. As we evolve, kita kena ikut peredaran masa ni supaya kita sentiasa relevan dan sentiasa diterima. Okey, memang sangat-sangat wow jawapan Datuk tu sebenarnya, dan untuk sesi yang sangat-sangat menarik ini, dan kita dah banyak dengarkan dan pelajari tentang budaya kerja dan juga inovasi ni, dan bagaimana sebenarnya kedua-duanya bersangkut paut. Yang tengok kami secara online ketika ini, jangan lupa apa kata ramai-ramai letak simbol love sambil kita nak terus tanyakan soalan kepada Datuk Fuad hari ini, yang mana kita ada surprise. Hari ini sebenarnya menangkan rancangan kita ni namanya Cikgu CEO. Okay. Jadi kira lah ada anak murid kan. Yang sebelah Datuk ni anak murid tua, dia dah lepas usia. Kita juga ada adik-adik sekolah kita yang mana mereka ni akan bertanyakan beberapa soalan tentang topik kita hari inilah. Dan disebabkan oleh SOP dan juga kita prihatin, jadi mereka telah pun menghantar soalan mereka melalui panggilan video. Okey, kalau dah ready, kita saksikan untuk soalan pertama kita ini, iaitu daripada Alisha. Silakan. Hello, nama saya Alisha Rahana binti Saidi
dan saya berumur 12 tahun. Saya gemar menari. Tarian yang saya minati ialah Latin. Soalan saya adalah, bila kita nak berinovasi, kita kenalah berani kan? Tapi bagaimana kalau idea tu tak bagus atau idea tu bukan idea yang baru? Okey, Datuk. Katanya dia suka berinovasi, kena berani. Jadi macam mana tu, Datuk? First and foremost, Alisha, terima kasih atas soalan. Terima kasih atas inovasi tadi. Bertanya soalan ni sebenarnya lah inovasi. Kalau kita tengok dari proses UMW tadi, kita pun menggalakkan kita punya pekerja untuk sama-sama bertanya soalan. Yang tak faham, tanya soalan. Ataupun kalau kita ada idea, voicekan the idea so that kita sama-sama boleh improve. So, the importance of tanya soalan tu is critical. Kalau kita tak tanya soalan, kita tak tahu apa yang kita tak tahu kan. So, the process of asking question tu maknanya we care and we want to improve. I think itu yang saya puji Alisha tadi, kerana berani tanya soalan walaupun kita takut idea kita tu tak bagus. Yang penting kita punya attitude untuk membangunkan syarikat ataupun membagikan idea baru supaya kita semua dapat improve dalam kita punya livelihood kan. So why we were not successful is because kita takut untuk buat inovasi. Produk kita lama, produk kita tak improve. So kalau kita ada pekerja-pekerja ataupun warga-warga pekerja kita yang bagus, yang tanya soalan, yang rajin untuk memberikan idea, walaupun idea itu kadang-kadang sudah terlambat, tapi the process tu termasuk kita, sebab apa idea kita tak bagus, the process of doing that will make us a better person, including to research better in the future, so that kita boleh bagi idea baru yang lebih bernas, insya-Allah dapat reward also dalam di masa hadapan kan. Itu yang kita nak tengok kan. Yang penting keberanian tu kena ada untuk kita bertanya. Okey, itu dari jawapan kepada soalan Alisha tu tadi, dan kita ada soalan kedua, Datuk. Dan sekarang ini kita nak mempersilakan adik Luqman untuk tanya soalan yang kedua. Silakan. Hello, nama saya Luqman Al-Hakim bin Muhammad Rukhairi dan saya berumur 14 tahun. Saya amat berminat dalam reka cipta dan pengaturcaraan komputer. Soalan saya adalah, bagaimana saya hendak mengatasi masalah kawan-kawan saya yang tidak bekerjasama untuk menyiapkan tugasan berkumpulan di sekolah? Wow, okey Datuk. Ini bukan masalah yang Luqman hadapi di sekolah je, tapi kat universiti, kat tempat kerja pun kadang-kadang. Kerja tanggungjawab dia beri satu kumpulan. Tapi kadang-kadang yang buat one man je, tapi bila dah hujung dapat nama sama-sama. Macam mana tu Datuk? Betul. Luqman, terima kasih atas soalan. Teruskan minat dalam bidang perkomputeran, because itu adalah future untuk kita punya untuk dunia. Berkenaan dengan orang yang tak bagi kerjasama ni, Luqman, kita kena tengok daripada segi berbagai sudut. Pertamanya, objektif untuk bekerja berkumpulan ni adalah untuk kita sama-sama membagi bagi kerja yang lebih bagus. Macam ada saying kata two or three minds is better than one mind kan. So sebab tu kita buat kerja berkumpulan. So kita harap keputusan ataupun result daripada kita punya kerja tu akan lebih bagus, sebab kita akan dapat idea yang lebih bernas, 3, 4 lebih bagus daripada seorang. Tapi kawan-kawan kita yang telah diassignkan bersama kita tu tak nak buat kerja sama kita. So tu kita kena tengok daripada sebab apa. Mungkin dia tak berapa tahu tentang objektif dia. Objektif dia adalah untuk sama-sama meningkatkan mutu pengeluaran kerja yang kita buat tu tadi. Tapi yang lebih merugikan mereka adalah bila kita buat kerjasama ni, kita sama-sama belajar dan sama-sama meningkatkan tahap pengetahuan kita. Tapi kalau dia tak buat benda yang sepatutnya dibuat ataupun dikontribut untuk kerja yang kita buat tu, dia tak dapat ilmu dan pengetahuan yang macam daripada di sekolah, di universiti ataupun di pekerjaan memang ada orang-orang yang tidak berapa bertanggungjawab yang macam ni. Tapi kita sebagai rakan mereka lah, sebab kita diassignkan mereka, rakan mereka, kita try cuba untuk pujuk mereka beri kerjasama, dan seterusnya sekiranya tidak, kita perlu menyiapkan juga kerja itulah. Kalau tidak, kita punya grade pun turun. Tapi kalau kita tengok dari segi positifnya, kita akan dapat lebih ilmu daripada diorang, and insya-Allah kita akan dapat lebih barakah untuk masa depan. Itu kita cuba. Okey, kita kena ikhlas lah. Betul, ikhlas and lebih barakat insya-Allah. Tapi kalau kita boleh
convince kawan kita untuk kerjasama, itu lagi bagus. Okey. Orang kata apa yang penting kerja Betul. sama. Okey. Betul. Itulah sebab ada apa patah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh juga, Betul, Datuk ya. betul. Okey, kalau kita dah bersedia untuk soalan kita yang ketiga bersama dengan adik Zahid kita pada hari ini. Silakan adik Zahid. Hai, nama saya Zaid. Saya berumur 11 tahun. Pada masa lapang, saya suka bermain Minecraft. Soalan saya nak tolong mama saya kemas rumah. Tapi, saya guna app dan panggil orang untuk datang dan kemas. Adakah ini dikira sebagai inovasi, cikgu? Thank you, Zaid. Memang sesuai dengan waktu-waktu zaman COVID-19 kan. Boleh awak ada app untuk even deliver food kan. Ini ada deliver pekerja juga untuk kita kemaskan rumah. Pada pandangan cikgu Zaid, yes, boleh kita kirakan sebagai inovasi jugalah, innovation, because you ambil warga orang lain yang boleh mungkin kemas lagi bagus daripada you. Tapi masalah kita adalah kita kena bayar. Whether or not kita ada duit untuk kita bayar pekerja datang untuk kemaskan, ataupun lagi satu kita tengok daripada segi time kita. Dah lah satu kita kena bayar. Nombor dua, daripada segi bayaran yang kita buat tu, time yang kita buat tu, masa kita free, assuming kita nak perlu 1 atau 2 jam untuk kita kemas rumah, tapi kita tak dapat kemas sebab kita panggil orang untuk kemaskan, 2 jam yang kita buat tu untuk apa? Kalau masa yang kita gunakan adalah untuk lebih memanfaatkan daripada wang yang kita laburkan tadi untuk orang ni bekerja untuk kita, maka mungkin itu adalah decision yang bagus. Tapi sekiranya adik panggil orang buat kerja, lepas tu adik duduk tidur, tak buat apa-apa yang tidak meningkatkan ilmu, tidak meningkatkan tahap prestasi pelajaran, maka itu adalah kerja yang sia-sia pada saya lah. So basically dia betul inovasi, tapi inovasi yang tidak membuahkan hasil yang kita harapkan untuk jangka panjang. Itu saja. Okey. Kiranya adik-adik kita ni hari ni sangat-sangat proaktif juga ya. Datuk cikgu. Ada macam-macam inisiatif dan soalan-soalan yang mereka nak tanyakan tentang budaya kerja dan juga inovasi itu tadi. Tapi sebenarnya kita dah pun sampai di akhir program Cikgu CEO untuk hari ini, yang mana mungkin dalam tempoh yang singkat ini kita harap kita semua dapat manfaat dan mempelajari tentang pentingnya budaya kerja yang baik dan berinovasi adalah juga ciri-ciri yang penting untuk diterapkan dalam diri sendiri. Mungkin Datuk di penghujung-penghujung program kita ini ada sedikit tips yang boleh Datuk kongsikan kepada penonton-penonton kita ramai ni di online ni. Saya kira ada juga mungkin pekerja-pekerja UMW. Say hi to Datuk. Hello. Dan juga kepada anda semua, sebab ada macam-macam soalan tak sempat kita nak pick up. Kalau ada sedikit tips lah daripada Datuk kepada semua tentang kerja. Wow, basically yang paling penting pada saya, sebab kita pun sama dulu, kita pun jadi murid sekolah, kita pun belajar universiti, kita pun pernah kerja daripada bawah dan sampai ke atas izin Allah. Kita yang paling penting pada saya adalah ilmu dengan attitude. So daripada segi adik-adik yang belajar kat sekolah ni, kalau boleh carilah ilmu yang terbanyak. Macam sekarang ni, nak cari ilmu tu senang sekarang ni sebab kita ada internet, ada connectivity. Dulu masa kita kalau kita nak dapat ekstra buku ekstra, kita terpaksa pergi ke library jauh. Macam rumah saya 8 km daripada Kuantan, so kita terpaksa naik bas pergi ke Kuantan. Tapi macam kita sekarang ni at our fingertips saja. Kita ada dalam internet, kita ada dalam iPad kita boleh tengok ilmu-ilmu itu. Carilah ilmu yang bagus, carilah ilmu yang bermanfaat untuk kita jadi lebih efektif dalam masa depan. Ilmu ni akan lekat dengan kita forever. Dan dia akan, dengan ilmu yang kita ada, kita akan ubah kita punya attitude. Kita punya view of the world will be different. Macam sekarang ni kan, kelestarian alam sekitar amat penting, for example. Kalau kita tak tahu dengan kita punya effect, cause and effect of kita punya action tu, kita destroykan mendestroykan alam sekitar dengan potong pokok ataupun kita buang plastik merata-rata, ini akan merosakkan alam sekitar. So kalau kita ada knowledge, kita boleh improve kita punya attitude, insya-Allah kita akan dapat lebih barakah dan kita akan lebih berjaya di masa depan, insya-Allah. Insya-Allah Datuk, saya suka sangat apa yang Datuk kongsikan. Saya kira memang pelengkap kepada segmen kita pada hari ini betapa pentingnya ilmu itu. Tak kira ilmu apa pun, asalkan ia dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita, insya-Allah kan Datuk kan? Bekalan kita untuk sampai bila-bila nanti. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Fuad daripada UMW. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Minta halal segala ilmunya. Insya-Allah. Dan juga adik-adik di rumah dan juga anda penonton
penonton yang menonton kami secara atas talian kena sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita mendengar pengalaman dan juga berkongsi pengalaman bersama dengan Datuk Fuad untuk kita menimba ilmu dalam program Cikgu CEO pada hari ini. Semoga minda kita akan sentiasa diperkaya untuk menjadi peneraju di masa hadapan. Okey, dan ini pesanan untuk anda semua yang baru menonton dan juga adik-adik yang baru nak tonton Cikgu CEO. Jangan risau kerana walaupun semua rancangan Minggu Saham Digital adalah live ataupun secara langsung, jangan risau ataupun rasa rugi kalau terlepas sebab episod ini ataupun episod-episod yang lepas anda boleh sahaja rewind ataupun memutar kembali dan melihat berulang-ulang kali episod kegemaran anda. Dekat Facebook ni boleh pergi share kat kawan-kawan kalaulah ada ilmu-ilmu pengajaran-pengajaran dan juga pelajaran yang dapat boleh dijadikan manfaat bersama. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih. Thank you. InsyaAllah semoga ada peluang untuk kita berjumpa dan berkongsi pengalaman lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Selamat maju jaya juga Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Dan Sama-sama. ya, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa di episod ketiga Cikgu CEO esok. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you.